Selamat sejahtera dan salam sayang Sabah, bersama saya Dewiana Tinggolongon dalam program Coffee Talk pada kali ini. Dan untuk hari ini kita mempunyai seorang tetamu, yaitu Pengarah Kastam Negeri Sabah, Datuk Jonathan Kando. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Baiklah, Datuk. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini yaitu pelaksanaan GST yang dilaksanakan pada 1 April ini. So, apakah perkembangan GST di Sabah setakat ini? Terima kasih. Ini adalah satu topik yang sangat relevan, apalagi pada ketika ini kita sedang melaksanakan GST. Bagi pihak Kastam Sabah, kita telah mengadakan persiapan yang begitu rapi. Sebenarnya persiapan ini bermula lebih awal, yaitu awal tahun 2010, di mana kita telah memberikan penerangan kesedaran kepada rakyat tentang adanya cukai yang menggantikan cukai SST kepada cukai GST, iaitu sistem percukaian baru menggantikan sistem percukaian yang lama. Dan setakat ini Sabah telah mendaftar sebanyak 19.139 buah syarikat didaftarkan di bawah GST. Dan kita mengharapkan akan dapat mendaftar lagi bakinya sebanyak 2.509, lebih kurang begitu dia punya jumlah yang belum kita daftarkan. Dan strategi kita untuk mendaftar lebih banyak syarikat ini, ataupun mendaftar yang bakinya itu 2.509 itu, ialah kita mengadakan operasi GST yang diketuai oleh Timbalan Pengarah GST, Tuan Madrin Tasan. Dan operasi ini dilakukan bersepadu dengan 3 bahagian di Jabatan Kastam. 3 bahagian yang kastam, yaitu bahagian GST dan juga bahagian pematuhan serta bahagian penguatkuasaan. Jadi 3 bahagian ini telah bersatu padu untuk mendaftar baki yang belum didaftarkan tersebut. Dan kita ada 16 pasukan untuk melaksanakan operasi ini di seluruh Sabah, dan telah dimulakan tahun 1 hari bulan 3 yang lalu. So, setakat ini, Datuk, apakah respon penduduk dari luar bandar mengenai GST? Respon bagus, sebab mereka menjangkakan yang apabila GST ini dilakukan akan lebih banyak cukai yang dipungut oleh kerajaan dan akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kemudahan-kemudahan seperti kemudahan jalan raya, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesihatan, dan juga perkara-perkara lain yang menyentuh kepentingan rakyat negeri Sabah. So, baiklah, Datuk. Apakah persiapan pihak Kastam Sabah dalam mendepani maklum balas pengguna GST nanti? Kita telah ada program dipanggil hands holding. Jadi kita bimbing syarikat yang tadi itu 19.139 untuk mereka dapat melaksanakan sistem percukaian ini mengikut yang telah ditetapkan. Mereka memahami akta GST, mereka memahami, mahir menggunakan sistem MyGST, mereka mahir menggunakan perakaunan GST ini, dan juga peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Jabatan Kastam. Dan setiap minggu Jabatan Kastam menggunakan masa ujung minggu pegawai-pegawai kami untuk memberi hand holding, membimbing mereka supaya mereka betul-betul dapat melaksanakan sistem ini
dan kita ada 10 program setakat ini telah dilaksanakan yang melibatkan 400 orang, 400 syarikat lah. Kita dalam satu sesi untuk memberi penerangan. Dan setakat ini kita alhamdulillah kita telah melatih, membimbing 4.000 orang, dan kita pegawai-pegawai yang telah melaksanakan ini selama 18 orang lah. Pegawai-pegawai kita yang expert tentang hal ini, dan kita mengharapkan yang pelaksanaan ataupun mereka yang didaftar ini, syarikat-syarikat yang didaftar ini mendapat kemahiran yang secukupnya untuk melaksanakan GST ini. Saya terbaca satu komen di laman sosial tadi mengatakan, dia cakap macam ni, orang kaya yang ada bisnes berdaftar GST boleh klaim dengan custom 6%. Tetapi rakyat biasa tidak boleh klaim, tapi hanya boleh membayar katanya. Okay. So apa komentar? Dalam kita melaksanakan GST, memberi penjelasan kepada masyarakat, kepada businessman, business community, ada dua keadaan di sini. Pertama, custom bertindak sebagai guru, mengajar kepada business community tentang percukaian yang menggantikan sistem lama ini. Yang ini kita definisikan sebagai hubungan guru dengan murid. Kita pun tahu bahwa kalau hubungan guru dengan murid semuanya tersusun. Murid dengar apa cikgu cakap. Guru dengan etikanya mengajar, mengikut apa yang perlu diajar. Ada lagi satu situasi di mana bukan dalam hubungan guru dan murid, tetapi dalam situasi lain berbeda. Umpamanya politik lah. Kalau politik, dalam hubungan politik ini, dalam environment politik, dia bukan guru dengan murid. Dia dengan calon dan pengundi. Jadi isu itu bukan lagi menjadi keutamaan kami. Tetap pasal itu akan diurus oleh institusi lain. Jadi memadai kami dalam lingkungan guru dan murid, dan itu telah kami laksanakan. Semua ini tentang misconception tentang penetapan kadar cukai. Dan ini pun kita telah terangkan banyak kali. Inilah soalan-soalan yang sangat populer dan telah kita terangkan banyak kali. Memadai saya cakap di sini 6% saja. Bukan 24%, bukan 18%, tetapi 6% saja. Oke, baiklah Datuk. Apakah harapan custom tentang pelaksanaan GST ini? Harapan kita ialah kita dapat memungut lebih banyak cukai lah. Dan pada tahun-tahun yang lalu kita memungut sekitar 800 juta. Dan jangkaan kita pada tahun ini setelah adanya GST, mudah-mudahan dengan kerjasama syarikat-syarikat dan orang ramai, kita dapat memungut 1,2 bilion untuk tahun ini. Tetapi itu bukan untuk makluman di sini, itu bukan cukai GST saja, tetapi itu cukai import, cukai petroleum, dan juga cukai GST. Jadi dicampur semua, dia menjadikan 1,2 bilion. Nah, 1,2 bilion itu jika dikembalikan kepada rakyat, apakah akan tidak ada kesan yang baik kepada negara ini, negeri ini, dalam bentuk peruntukan yang akan dikembalikan kepada kementerian ataupun
jabatan-jabatan untuk kepentingan rakyat. Nah, inilah harapan kami lah. Dan saya harap kita semua bersikap positif terhadap. Okay. Terima kasih Dato' dengan penjelasan sebelum tadi. Okay. Demikianlah penjelasan daripada Pengarah Kastam Negeri Sabah, Dato' Jonathan Kando. Semoga dengan penjelasan beliau sebentar tadi dapat memperjelaskan persepsi penonton yang berada di luar sana. Saya Dewiana Tinggolongon mengakhiri Coffee Talk Sayang Sabah pada hari ini. Salam Sayang Sabah. Thank you.